Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan semangat pagi semua. Pada pagi ini saya ingin merakamkan satu video untuk anda yang berkenaan tentang pengenalan kepada bisnes jaringan ataupun saya katakan sebagai intro bisnes intro 101. Video ini adalah untuk mereka yang baru mengenali tentang bisnes jaringan ini. Kerana ada beberapa perkara yang mesti difahami oleh mereka yang baru nak mula. Sebab ramai yang tak faham tentang bisnes ini menyebabkan ramai yang terperangkap, ramai yang kecewa, ramai yang orang kata terhalang impian mereka kerana mereka gagal memahami dari awal tentang bisnes jaringan ini. Jadi dalam video ini saya akan memperkatakan apakah bisnes jaringan yang patut anda kenali, yang patut anda fahami supaya boleh bergerak dengan lancar dan menjayakan impian anda. Okey, jom kita mulakan. Business Intro 101. Dalam Business Intro 101 ni saya akan memperkatakan keseluruhan tentang industri ini, ya. Jadi dengar baik-baik supaya anda tidak terperangkap dengan apa yang saya katakan tadi, halangan-halangan yang akan berlaku sewaktu melakukan bisnes ini, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dunia bisnes jaringan ni adalah satu dunia yang telah lama bertapak dan melahirkan ramai jutawan-jutawan dunia. Ia direka untuk bawa anda ke puncak dan bukannya untuk meletakkan anda di bawah selama-lamanya. Ini kena faham. Dia membantu kita untuk naik ke atas, ke puncak dan tidak meletakkan kita selama-lamanya di situ. Dan ini adalah satu-satunya cara bagi orang yang mempunyai keupayaan biasa-biasa boleh menjadi kaya ataupun mencapai impian mereka. Ia berdasarkan kepada perkongsian dari mulut ke mulut dan dari individu ke individu. Ini kena faham, ya, cara bisnes ini dilakukan, iaitu perkongsian dari mulut ke mulut dan dari individu ke individu. Perkara ni, bisnes ni telah lama berada di pasaran dah 100 tahun yang lepas. Ianya semakin signifikan bila pakar-pakar dunia menyatakan perkara yang sama. Mereka juga suka kepada bisnes-bisnes begini. Antara mereka yang berjaya ataupun yang menyokong bisnes ini adalah seperti Donald Trump. Seperti Donald Trump, seorang presiden US, seorang ahli jutawan perniagaan yang telah lama di US dan beliau telah berjaya menjadi presiden Amerika Syarikat, ya, Donald Trump. Dan seorang penulis iaitu Robert Kiyosaki sebenarnya banyak memberi spark atau memberikan orang kata lonjakan kepada bisnes ini pada lebih kurang 20 tahun yang lepas, ya, apabila beliau menulis buku tentang bisnes jaringan ini. Dan Robert Kiyosaki dan jutawan dan presiden US ini Donald Trump juga telah menulis buku yang berkenaan dengan Why We Want You to Be Rich. Mereka berdua sangat menyokong bisnes jaringan ini, ya. Dan Robert Kiyosaki sendiri, ya, telah menulis bahawa bisnes jaringan tulen ini adalah berlawanan dengan bisnes model tradisional, kerana kita dah biasa dengan bisnes model tradisional dan mereka menjangkakan bahawa bisnes jaringan ini adalah satu bisnes yang sangat berlawanan dan sangat efektif untuk membantu mereka untuk berjaya. Sesiapa sajalah yang untuk mencapai kejayaan. Bisnes ini memanfaatkan sepenuhnya kuasa silaturahim dan ianya adalah satu perkongsian yang sangat unik antara platform dan peserta. Ini yang diperkatakan oleh mereka berdua. Dan seperti yang kita tahu, Robert Kiyosaki pada tahun 1997 menulis buku. Ya, ini buku pertama dan buku ini sangat popular sehingga kini. Sejak tahun 1997 sehingga kini bertajuk Rich Dad Poor Dad. Dan ini adalah buku kewangan yang paling popular. Anda type saja di Google, carilah Rich Dad dan Poor Dad. Masih dicari oleh orang ramai, masih ditagih oleh mereka yang ingin mencapai satu kejayaan dalam hidup tentang bisnes jaringan ini. Ya, Robert Kiyosaki dia tidak berhenti setakat itu saja.
Beliau banyak menulis buku seperti Cash Flow Quadrant, Business School, ya, dan Business of the 21st Century, dan banyak lagi buku beliau. Beliau ni adalah sebenarnya pakar kewangan. Dan ini yang berkaitan tentang bisnes jaringan ni, 4 buku yang saya tahu. Tapi lebih lagi, banyak lagi buku-buku yang telah beliau tulis, ya. Beliau seorang penulis prolific tentang hal-hal kewangan, ya. Jadi apa yang diperkatakan oleh beliau adalah tentang perkongsian unik ni. Ya, ini banyak. Bisnes jaringan ni perkongsian unik. Kita bandingkan dengan bisnes konvensional dan bisnes networking, modal besar kalau diperlukan untuk mereka yang nak memulakan bisnes konvensional. Tapi bisnes networking tak perlu. Pengalaman, dari segi pengalaman, mereka yang nak buat bisnes konvensional memerlukan pengalaman, tetapi bisnes networking tidak sama sekali. Lokasi, bisnes konvensional, ya, anda memerlukan lokasi, tapi tidak bisnes networking. Pekerja, ya, anda mesti ada pekerja untuk membantu anda, tapi tidak dalam bisnes networking. Kredit, memerlukan pinjaman yang besar untuk meluaskan perniagaan dalam bisnes konvensional, tapi tidak dalam bisnes networking. Stok, anda perlu menyimpan stok yang banyak apabila anda melakukan bisnes konvensional, tapi tidak dalam bisnes networking. Dan juga risiko di sini. Memang ada risiko bagi perniagaan-perniagaan yang biasa kita lakukan, perniagaan tradisional, tapi tidak dalam bisnes networking. Inilah dia perkongsian unik yang mana antara yang tak ada dalam bisnes konvensional, ya. Sebab itu sangat popular. Itu yang pertama. Dan kedua, konsep dia adalah tiada orang tengah. Konsep dekat sini adalah kalau perniagaan biasa, bisnes konvensional, kita ambil barang tu daripada kilang 30%, katakan keuntungan diambil oleh syarikat kilang, kemudian dihantar kepada pemborong, pemborong mendapat keuntungan lagi lebih kurang 35%, dan dihantar kepada peruncit-peruncit, 35% lagi dikolek oleh peruncit, dan akhirnya sampai kepada pelanggan. Business networking tidak ada orang tengah ini, disedikitkan daripada kilang terus kepada pelanggan sebenarnya. Dan keuntungan-keuntungan pemborong orang tengah ni semua dikongsi bersama antara syarikat penganjur, dalam kes ini saya memperkatakan tentang TDC, dan juga bersama ahli-ahli mereka. Itu 70%. Sebab itu ramai tanya saya, dari mana syarikat dapat duit ni? Ini cara dia. Macam mana syarikat dapat duit, macam mana syarikat membayar kepada ahli-ahlinya di sini, ya, dengan menggunakan sistem business networking ini. Dan kalau kita tengok tentang bisnes ni, ya, di dunia, satu kelebihan lagi tentang bisnes ni adalah dalam keadaan pandemik sekalipun, ya, pandemik COVID hari itu pun, ekonomi semua jatuh, seluruh dunia yang jatuh, tetapi direct selling ataupun industri MLM ini, industri business networking ini masih lagi berjalan lancar. Ya, kalau kita perhatikan tulisan daripada New Street Times ini, ada mengatakan bahawa ekonomi dunia turun 4.4% dalam 2020, tetapi satu industri is holding steady. Maksudnya steady saja satu industri, iaitu industri direct selling. Ya, dan World Federation of Direct Selling Association, ya, badan dunia tentang direct selling ini menyatakan bahawa bisnes direct selling, ya, meningkat daripada 175.3 bilion tahun 2019 menjadi 179.3 bilion US dollar, ya, dalam tahun 2020. Jadi nampak di sini bahawa walaupun krisis ada, ya, di dunia ekonomi berada dalam keadaan krisis, tetapi bisnes networking, bisnes direct selling ini tidak terjejas sama sekali, ya. Dan yang kedua, di sini saya ingin perkatakan, ramai yang tertanya-tanya, ya, tentang siapa yang buat direct selling ni, ataupun bisnes MLM ni, atau bisnes networking ni. Kalau kita tengok, kalau siapa yang tahu, ya, syarikat-syarikat ranking nombor 1 dunia seperti di sini yang dirankingkan, beribu syarikat, tetapi antara yang terhebat yang umur sampai 70 tahun masih wujud lagi adalah seperti Amway, ya. Jualannya adalah 8.1 bilion US dollar. Kalau kali duit Malaysia lebih kurang 8 kali 4 lah, 8 kali 5, lebih kurang 40 juta. Ya, 40 bilion, 40 bilion, lebih kurang 40 bilion ringgit Malaysia. Ini nilai satu ekonomi Malaysia,
ya, sebuah syarikat saja. Begitu besar sekali ekonomi yang dijana melalui industri business networking ini. Kemudian kita ada seperti Natura, Herbalife, Realty, Warwork, Coway, Primera dan sebagainya. Banyak, bukan kalau setengah orang kata MLM ni tak bagus lah, negatif lah. Tonton pergi sendiri tengok siasat sendiri syarikat yang berjaya dan melahirkan ramai jutawan ya yang berjaya memberikan pendapatan kepada ahli-ahlinya. Kalau di Malaysia ni Amway boleh pergi ke PJ. Itu saya cakap terang-terang sebab kalau anda pergi ke PJ anda boleh lihat sendiri betapa hebatnya syarikat business networking ni. Jangan dipelekehkan sama sekali. Dan kalau di Malaysia juga, ya, industri ini dah sampai 20 bilion saya tahu. 20 bilion industri. Besar ya, ringgit Malaysia 20 bilion tahun 2021. Dan menteri kita sendiri adalah Datuk Seri Alexander pada ketika itu ya. Dan dia berkatakan industri ini sebenarnya dia tidak mempromot skim piramid ataupun skim-skim yang orang kata cepat kaya. Tak, dia berbeza sama sekali. Berbeza. Sebab ramai kita anggap business networking ni macam bisnes skim cepat kaya, piramid dan sebagainya, negative connotation. Jadi ini kita patut pisahkan. Kalau anda ada masa, anda tengok, lihat bagaimana industri ini menyemai dan menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat. Ini di Malaysia. Ya, dan ramai ahli-ahli dia menikmati pendapatan ini. Ini saya sempat ambil gambar yang ada di internet. Ya, banyak daripada syarikat-syarikat ini menganjurkan pelbagai acara. Ini semua syarikat-syarikat MLM kalau anda nak tahu. Ya. Dan kalau anda perasan satu daripada gambar di bawah ni, seorang menteri kita terlibat. Ya, seorang pada menteri. Seorang doktor, seorang menteri. Saya tak mau sebut nama, anda cari sendiri. Dan beliau sendiri terlibat dalam industri MLM ini. Adakah ini mengatakan bahawa industri MLM ini tak bagus? Industri MLM ini menipu? Ini yang patut dijawab. Dan beliau sangat berjaya, walaupun beliau adalah ahli politik dan beliau seorang doktor, tetapi beliau sangat berjaya dalam MLM. Ya, dalam industri MLM. Tak ada masalah pun. Dan kalau kita perhatikan juga, banyak keluarga, sifat kekeluargaan yang disemai melalui MLM ini. Ya, selalunya menganjurkan hal-hal keluarga dan diajar setengah-setengah syarikat diajar industri MLM ni daripada muda je lagi. Mak bapak turun kepada anak, anak besok turun kepada cucu mereka. Ini berlaku. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri bagaimana mereka menyemai semangat kekeluargaan dalam industri MLM ini. Tetapi orang kita yang memandang remeh, memandang sepi, memandang negatif perkara ini. Jadi tuan-tuan kena faham betul-betul bahawa sebenarnya industri MLM ni tidak bermasalah, tetapi yang bermasalah adalah mereka yang mengambil kesempatan terhadap keunikan sistem MLM ataupun keunikan sistem bisnes jaringan ini. So, pisahkan diri anda dengan mereka yang bersifat negatif, yang melihat kepada negatif, yang menganjurkan perkara-perkara negatif. Seperti biasalah, kalau ada sesuatu yang bagus, ada juga yang tak bagus. Kita kena pandai pilih dalam perkara ini. Okey, mitos-mitos. Maksudnya, orang bila bercakap je tentang network marketing ni, industri MLM ini, orang akan sebut perkara-perkara yang sangat, orang kata saya jadi pelik. Bila mereka saya dengar, saya kata saya jadi pelik. Ini tidak terdapat dalam industri MLM, industri networking. Ya, yang terdapat adalah industri skim piramid ialah, skim cepat kaya ialah, ya, dan menggunakan skim-skim pembayaran secara MLM ini dalam skim-skim piramid. Sebab kita gagal pilih, bila mereka gagal pilih platform yang betul dan terjebak, maka timbullah mitos-mitos yang bertebaran di luar. Ya, antara mitos-mitos dia kalau anda tahu adalah kita mesti masuk hari pertama untuk kaya dan berjaya. Ya, betul. Untuk skim cepat kaya, ya. Kalau anda masuk hari pertama, anda kaya dan raya, lepas tu company tutup setahun. Yang lain semua tenganga. Betul. Anda kena masuk hari yang pertama. Itu skim cepat kaya, tuan-tuan. Bukan dalam MLM yang sebenar, dalam networking yang sebenar. Ya? Yang kita dah buat lebih kurang 100 tahun.
Ni lebih, yang kedua, lebih nasib dari skill, dia kata. Nasib lah kau. No, tuan-tuan. Tak betul. Kerana diperlukan kemahiran juga. Apabila anda masuk dalam bisnes ni, mesti mahir dengan setengah perkara. Jangan harap bila masuk, terus nasib-nasib jadi kaya. Tak macam tu, tuan-tuan. Dia ada skill yang perlu anda belajar sedikit sebanyak. Tapi tidaklah susah. Ya, benda yang biasa-biasa saja, tapi anda perlu mahir. Kemudian yang ketiga, semua syarikat MLM adalah sama. Oh, ini pelik, tuan-tuan. Mana ada orang yang sama? Tak ada. Mana ada syarikat yang sama? Dia kata MLM tu sama, masa seolah-olah dia dah benci sangat, kan? Semua syarikat tu MLM adalah sama. Tak benar sebenarnya. Setiap syarikat ada yang terwujud dekat 100 tahun, tak ada masalah, tapi ada juga syarikat yang setahun tutup. Hari ini tak sama. Ada yang syarikat yang hebat, disertai oleh mereka profesional. Ada yang semua mereka yang terlibat ni adalah orang-orang yang pentingkan cepat kaya. Lain. Kemudian ialah skim piramid, skim ponzi, skim cepat kaya, ini tak benar. Ini tomahan yang sangat tak benar. Tak kena kejar ahli keluarga, kawan sekeliling untuk jual sesuatu. Nak jual barang, nak jual apa, kena kejar semua orang. Tak, tuan-tuan. Ya, dia kena ada teknik. Dan tak perlulah kita kejar ahli keluarga kita pula, kawan-kawan kita, menyusahkan dia orang pula, menyebabkan dia orang tak suka dekat kita untuk kita jual sesuatu. Kerana anda gagal memahami teknik-teknik yang ada dalam bisnes jaringan ni. Bila anda bercakap tak berhenti, tak kira masa, tak kira pada siapa tentang bisnes ni. Kena ceritanya, ni tak betul, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan faham prinsip sale, diam. Lebih banyak, lagi banyak dapat sale. Kadang-kadang orang yang diam ni kadang-kadang lebih banyak dapat sale. Kerana mereka tahu teknik. Kerana mereka faham kemahiran yang perlu ada. Ya, tak perlu nak cakap sepanjang masa. Tak perlu. Ya, kita cerita dekat semua orang apa yang kita buat. Setengah orang yang diam-diam tu pun dia berisi. Ya, tapi inilah mitos-mitos yang terdapat di sekeliling anda. Lupakan tentang mitos-mitos tersebut. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Hanya fikirkan tentang penapisan tentang bisnes ini kalau kita tak pilih syarikat. Ya, saya sekarang ini memilih syarikat TDC. So antara perkara-perkara yang saya tapis, sebab saya tak nak terjebak dengan, kita tak nak terjebak dengan apa yang saya katakan tadi, skim cepat kaya, skim ponzi. Kita tak mau terjebak. Kita nak syarikat tu kalau boleh hidup 100 tahun. Tapi tuan-tuan ingat ya, syarikat bukanlah tak mati, orang bermati, syarikat pun satu bayar akan mati. Tapi kita kalau nak boleh 100 tahun, 100 tahun, 200 tahun hidup sentiasa, supaya kita boleh paskan, wariskan pendapatan kita. 4 ciri penapisan bisnes yang saya selalu perhatikan, sebab saya tak suka terjebak. Saya tak suka terjebak dengan skim cepat kaya, skim piramid. So saya ada penapis saya sendiri. So saya boleh kongsikan dengan anda hari ini, iaitu pertama sekali kita melihat daripada segi produk, dari segi sistem, dari segi syarikat itu sendiri. Jangan main pilih saja, tuan-tuan. Ya, yang pertama kita tengok aktivitinya mestilah mudah dan selamat. Yang kedua, produk mestilah produk keperluan dan dia berkesan dan sepenuhnya halal. Yang ketiga, modal rendah tanpa rugi apa-apa, ya, tanpa rugi. Dan keempat, pendapatan dinamik, MPLD, maksud saya itu tingkatan yang sering saya guna, iaitu mudah, pantas, lumayan dan berterusan. Itu dia dari segi pendapatan. Ini penapisan saya sendiri dan saya boleh share kepada anda supaya anda guna penapisan ini juga. Ya. Dan apa kita tengok dari segi penapisan ini? Kalau kita tengok, aktiviti mudah. Yang pertama, aktiviti mudah dan selamat. Bila kita nak berniaga, kita tak mau susahkan diri kita sangat. Terlebih-terlebih kalau nak faham tu benda tu boleh faham. Maksudnya, kalau kita bercerita orang tak faham pun susah juga. Dan mesti selamat. Mudah dilakukan oleh orang ramai, sama ada orang tu muda, tua, miskin, kaya, berpelajaran atau tidak ada pelajaran. Itu yang mudah kalau boleh. Maksudnya semua orang boleh buat tanpa premis. Dan kaedah dia, kalau dalam networking ni, okey, saya boleh terima. Amal dan kongsi. Amal dan kongsi. Maksudnya amal, kita guna produk tu yang kita guna, dan kita kongsikan kebaikan dia. Itu kaedah-kaedah yang saya rasa simple. Kalau boleh dibuat sepenuh masa, separuh masa, atau sebagai pendapatan tetap, ataupun sebagai pendapatan sambilan. Kita tak nak ada setengah-setengah syarikat yang memaksa maintain jualan ataupun belian. Kau kena beli banyak ni,
untuk dapat keuntungan banyak ni. Kau kena jual banyak ni untuk dapat keuntungan banyak ni. Ya, untuk dapat dibayar bonus. Itu tak mau paksa-paksa. Kalau boleh lah. Tapi tak semua syarikat boleh menghadirkan perkara ni. Dan TDC saya jumpa. Ya, saya jumpa di TDC ni. Dia tak ada paksa-paksa maintain jualan atau belian. Dia tak kenakan KPI lah. Orang sebut KPI lah. Untuk terima keuntungan seumur hidup. Maksudnya seumur hidup. Kalau boleh tak ada maintain ni lah. Terima je bonus sentiasa. Yang ini kena faham macam mana boleh terima seumur hidup ni. Ada di TDC. Yang seterusnya adalah industri ni. Industri bisnes jaringan ni tuan-tuan. Tahulah, ketahui sesuatu. Ialah highly regulated. Maksud highly regulated ni sangat-sangat dikekang oleh undang-undang. Ada undang-undang dia. Dia tak boleh main sesuka hati saja nak buat bisnes jaringan ni. Kerana dia dipantau oleh pihak berkuasa. Jadi, platform yang anda sertai mestilah berintegriti tinggi. Minimal kalau boleh 3 tahun. Di pasaran dah ada di pasaran 3 tahun. Di pasaran dah ada, maksudnya dia dah wujud 3 tahun. Maksudnya okeylah tu. Kan? Dan patuh undang-undang negara. Ini penting. Sebab benda-benda yang tak ada kepatuhan, bank negara katakan red alert, pun anda masuk juga, dia masuk senarai-senarai warning daripada pihak berkuasa, pun anda masuk juga, kalau berlaku sesuatu tak boleh salahkan mereka. Sebab kita kena faham ya, industri bisnes jaringan ni highly regulated. Maksudnya dipantau secukupnya oleh kerajaan supaya dia tidak, orang kata, menipu masyarakat, rakyat Malaysia. Highly regulated. Ya, mesti ikut undang. Dan seterusnya, jika badan-badan tertinggi yang memantau industri ni, badan-badan tertinggi private, bukan yang kerajaan sahaja. Yang private pun mereka ada persatuan-persatuan dia sendiri. Kalau dalam direct selling bisnes jaringan ni, badan tertinggi satu dunia dipanggil Direct Selling Association of Malaysia, yang mana bergabung dengan Direct Selling Association of World. Ya, dalam dunia pun dia ada badan tertinggi yang mengawal selia industri ni. Semua syarikat-syarikat bergabung, mereka mengawal selia supaya industri ini tak disalahgunakan. Di Malaysia, kita panggil DSAM, Direct Selling Association of Malaysia, Persatuan Jualan Langsung, ya, Malaysia. Dan bagi mereka yang Muslim, ya, kelulusan syariah. Sebab kadang-kadang kita tak perasan ada benda-benda yang melanggar hukum hakam dalam agama. Ya, jadi kelulusan syariah ni menjadi semakin penting kerana aktiviti ini orang pandang, satu orang pandang negatif, orang banyak dah mengenakan ramai orang, dah memiskinkan ramai orang, buat orang berhutang dan sebagainya. Jadi kelulusan syariah ini menjadi sangat penting, terutama dari segi halalnya, ya, dari segi macam mana sistem muamalat dilakukan dalam syarikat tersebut. Ini penting. Tiga perkara ni, iaitu pantau perundangan, ya, badan industri tertinggi, badan tertinggi industri terima, dan kelebihan kepada kelulusan syariah. Ini terdapat dalam TDC. Anda cek sendiri, ya. Ringkasnya dalam aktiviti mudah dan selamat ini, ianya mudah dilakukan tanpa terjebak skim cepat kaya, skim Ponzi, skim piramid. Kalau siapa nak tahu skim cepat kaya, orang tahu skim Ponzi ni siapa. Skim Ponzi ni hanya duit bertukar saja. Ini namanya daripada Michael Ponzi daripada Itali, saya rasa. Itu dia ambil sempena nama tu. Skim Ponzi. Dan piramid, skim piramid ramai yang tahu. Jadi mudah dilakukan tanpa terjebak dengan skim cepat kaya, skim Ponzi, skim piramid. Itu yang pertama. Aktiviti yang mudah dan selamat. Yang seterusnya, produknya berkesan, halal dan diperlukan. 3 perkara ini. Produk keperluan. Kadang-kadang kita nak buat bisnes ni, mestilah produk tu kita perlukan. Kita mungkin untuk dalam kes TDC, kesihatan. Yang dia perlukan untuk kita. Yang dia mestilah berkesan. Dan yang paling penting, tuan-tuan, halal. Kadang-kadang kita tak semak. Kadang-kadang syarikat-syarikat luar negeri, negara dan sebagainya, ada parangan yang tidak halal. Kalau boleh, bagi kita sebagai orang Muslim, ya, sebagai Muslim, kita naklah semua barang yang kita jual adalah halal. Walaupun syarikat tu berada di luar negara, ya, kata di Amerika, di mana di Eropah sekalipun, barangan yang dijual pun tetap halal. Kita menyertai mereka. Kita bersama dengan badan, dengan syarikat tersebut. Contohnya,
kalau anda membeli barang di satu shop, satu pasaraya yang ada mungkin barang-barang anda halal dijual, anda beli barang, anda pengguna tak apa. Anda ambil barang-barang yang halal saja, yang tak halal anda tinggalkan. Tapi dalam kes ni tuan-tuan, anda berniaga. Jadi bila anda berniaga, anda jadi tuan punya pasaraya tu pula. Salah satu sebahagian yang dapat bonus daripada dalam pasaraya tersebut. Jadi pastikan barangan anda semua halal. Oh, kata di Malaysia, di luar negara tak ada halal, tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Kita punya sistem networking kita berangkai. Bila kita berangkai, kita tak mampu menghalang mana-mana ahli kita dalam jaringan kita membeli barangan yang bukan halal. Kalau beli barangan halal, maksudnya bonusnya akan sampai ke kita juga. Jadi ini jadi pertikaian. Bagi saya, pastikan 100% barangan ini dalam negeri atau luar negeri, syarikat yang kita start itu mesti halal. Senang, straightforward. Seterusnya, keperluan bagi TDC ini adalah industri kesihatan. Berkesan menguatkan kekebalan sistem imunasi diri dan keluarga. Saya dah guna, insyaAllah okey, boleh. Pasaran yang besar, barisan produk yang ada standard berkualiti, ikut. Ya, ikut standard yang berkualiti. Dan mesti semuanya halal. Barisan produk yang asas, mudah difahami, senang dijual oleh golongan masyarakat. Tuan-tuan, yang ni saya nak cerita sikit tentang produk asas yang difahami. Ada setengah barang yang kita jual kita tak faham. Dalam kes TDC ini mudah faham. Madu, susu, anggur hitam, cendawan susu harimau. Jadi senang faham, semua orang tahu. Tapi kalau kita menjual satu barangan yang pelik, yang satu teknologi yang kita rasa kita susah nak jual pada orang, nak bercerita pula tentang dia punya scientific dia, kita jadi susah. Jadi bagi saya, susah jugalah saya nak menjual. Sebab apa? Kalau saya jual dekat orang-orang yang berpendidikan, mungkin saya boleh terangkan. Kena pada orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, mereka akan kata, macam mana aku nak jadi meniaga benda ni, aku sendiri tak faham. Aku sendiri tak boleh faham apa benda barang ni. Nak bercerita tentang scientific punya frasa dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang menyusahkan kita. So, bagi saya, make it simple lah. Make it simple. Cari barang-barang keperluan, berkesan, halal, kita dah boleh berniaga. Yang penting nak berniaga. Ya? Kita bukan doktor. Kita tak boleh cerita benda-benda yang sangat-sangat orang kata tinggi, dia punya bahasa tinggi ni. Susah. Jadi kita nak bina network ni. Jadi macam mana nak bawa makcik-makcik, macam mana nak bawa orang yang tak terjaran dalam network kita. Kalau kita nak cerita benda ni, dia orang tak boleh cerita. Tak boleh gerak. Ya? Itu payahnya barang-barang yang bersaintifik tinggi. Bagi saya, cari benda yang simple lah. Ya? Kebanyakan syarikat yang mempunyai bisnes simple ni dalam bisnes networking wujud sampai 100 tahun, dan kebanyakan syarikat yang punya saintifik yang terlebih-lebih ni kadang-kadang tak wujud, 3 tahun 4 tahun je habis, dah hilang. Banyak dah saya tengok hilang terus saintifik yang magic-magicnya barang ni semua. Saya tak berapa yakin untuk dijadikan sebagai bisnes, ya, bisnes networking. Kalau nak sikit cepat kaya tu mungkin boleh. Okey, barisan produk yang harganya berkemampuan, kompetitif dan standard. Kalau boleh, barang tu walaupun banyak, tapi harga tu kita boleh faham. Kalau satu harga lagi cantik, dalam TDC ni satu harga je semua, lagi cantik, senang, tak payah cerita. Kawan-kawan adik makcik-makcik, pakcik-pakcik kat kampung nanti, tahu satu harga je. Kan? Dia jadi mudah untuk berniaga. Kalau dah banyak sangat harga, susah sangat nak berniaga. Macam mana nak berniaga? Kalau ini barang ni, ini harga C, harga ini, dah susah. Dan TDC ni masih baru, tuan-tuan. Jadi kesempatan boleh diambil kerana barang ni distandardkan dan produk ni kita dah boleh faham, dan menjadi pengguna biasa pun tanpa melakukan barang bisnes pun boleh saya berbaloi. Kalau kita ambil barang ni betul guna diri kita untuk sistem imunisasi diri dan keluarga pun tak ada masalah. Ya? Jadi produk dia yang kedua. Produk keperluan, berkesan dan halal, sepertepatan dengan orang kata slogan TDC, ketepatan nutrisi, kekuatan imuniti. Itu yang kedua. Yang ketiganya, tuan-tuan dan puan, adalah modal rendah tanpa rugi. Siapa nak berniaga yang rugi? Jadi, siapa pula orang-orang biasa ni nak keluar duit banyak-banyak? Kalau orang kita nak cari duit, bukan orang kita nak buat duit ni, nak berniaga, nak cari duit, nak buat duit. Bukanlah kita kena keluar duit yang banyak. Jadi, Alhamdulillah, kalau low cost business idea ni, seperti mana kata Robert Kiyosaki, kata Donald Trump, adalah bisnes jaringan. Modalnya sangat rendah. Jangan lebih, kalau boleh jangan lebih daripada RM500. Jangan lebih daripada RM2,000 lah.
Bagi saya, bagi limit saya bawah 2,000 tu okey dah. Ya, sebab orang-orang biasa-biasa tak akan ada 10,000, 20,000, 30,000 untuk berniaga. Itu dah macam bisnes biasa. Ini bisnes jaringan, dia make it simple. Dia mudahkan semua orang. RM100, RM200, RM300, paling tinggi pun kalau kata RM2,000 lebih kurang macam tu okey lagi. Janganlah lebih-lebih. Kita kena perhati benda-benda ni. Modal rendah tanpa rugi, modal yang tak menyusahkan. Dan kalau di TDC ni ada pula tambahan modal yang boleh kita buat cara ansuran. Lagi bagus. Dia bagi ansuran memboleh untuk tambahan modal kita. Balik modal tak susah. Orang nak cepat balik modal. Kalau dah tinggi-tinggi macam mana? Kalau dah modal pun besar-besar, bila masa nak balik modal? Kan rugi pula kan? Jadi balik modal tak susah. Pada kita ni baru mula berniaga, mudah dan pantas. Cepat balik modal. Barulah seronok kita berniaga. Belian ulangan lebih murah. Bila kita beli barang tu sekali lagi lebih murah, lebih banyak, lebih jimat. Ini ada terdapat dalam TDC. Perkongsian keuntungan yang adil. Kita tengoklah keuntungan tu yang dibagi oleh syarikat tu, sekurang-kurangnya adil kepada kita, adil kepada syarikat. Syarikat pun nak hidup juga, kan? Jadi dua-dua berkongsi. Ini yang dikatakan perkongsian unik tadi tu. Dan bagi mereka yang menyertai benda ni, perhatikan tentang skim-skim pewarisan akaun, termasuklah bonus-bonus ni boleh tak kita wariskan. Yang ini satu benda yang unik ya, yang tak ada pada bisnes yang lain. Kita boleh wariskan akaun kita, bonus dia juga kita boleh waris kepada anak, cucu dan sebagainya, dan juga khairat kematian untuk ahli-ahlinya. Saya pernah perhati ya, saya pernah jumpa ya syarikat-syarikat macam ni yang membayar walaupun leader tu dah besar, dia dah berjaya, bila meninggal, tapi dipas pada anak dan sehingga cucu pun ada. Saya dah jumpa dah syarikat-syarikat macam ni. Jadi ini yang terdapat dalam bisnes jaringan ni. Jaringan. Jadi orang yang takut rugi, takut sangatlah, tak mau masuk buat bisnes ni, takut rugi, sesuai masuk dunia bisnes networking. Dalam bisnes networking ni, tuan-tuan, untung sudah pasti, rugi belum tentu. Maksud saya untung sudah pasti tu bila kita pilih tu, kalau kita pilih produk untuk kegunaan diri kita, dah dapat kesihatan diri kita, untung dah tu. Bila kita berniaga, dapat untung lagi. Bila masa nak rugi, kita beli barang. Janganlah beli barang yang tidak kita guna, yang tidak kita pakai. Macam mana? Sekurang-kurangnya kita dah untung menggunakan barang tersebut dan kita ada kelebihan pula. Itu yang saya katakan dalam bisnes networking ni, untung dah pasti, rugi belum tentu, tuan-tuan. Tak buat pun tak rugi. Kalau tak pun dah guna sendiri pun dah untung dah, tak rugi. Bila buat, bertambahlah untung. Begitu. Dan yang keempat, pendapatan dinamik. MPLB, ya, mudah, pantas, lumayan dan berterusan. Itu standard saya lah. Selalu bila saya perhati di mana-mana syarikat networking, saya akan perhatikan benda-benda ni, ya, tentang pendapatan dinamik. Konsep dia, kalau boleh, ramai yang tanya saya dulu sebelum ni. Dia kata konsep bonus ni, dia kata cepat tak dibayar. Dia kata, Alhamdulillah, TDC anjurkan dipanggil lightning withdrawal. Paling baru ini, iaitu konsep bonus yang sesuai dengan upah dibayar sebelum keringat kering. Kita buat je bisnes, upah terus dibayar masuk akaun bank kita. Alhamdulillah, TDC baru saja selesai urusan bank untuk dibayar secepat mungkin kepada ahli-ahli yang buat bisnes ni. Bonus dibayar tiap hari kalau boleh, patah kilat lah macam saya sebut tadi, dalam masa 1 minit saja masuk dalam satu bank. Mana ada orang buat bisnes macam ni, ya? Macam buat bisnes runcit pula, terus dapat masuk, terus dapat masuk. Ya, bonus selebat RM30 sehari dan hingga maksimum RM5,100 seharian. Ini sangat tinggi. RM30 pun dah banyak sehari kalau kita buat setiap hari, ya, untuk duit, orang kata duit sambung nyawa. Ini kan RM5,100 secara harian, dan ramai yang dah ada orang yang dah capai benda ni. Tak ada kekangan flushing dalam sistem bonus di orang tu. Tak ada kekangan flushing, kekangan breakaway, kekangan maintain. Yang tadi saya sebut, maintain ni kita tak maulah. Breakaway ni bila kita dah bina seseorang tu. Sebab saya pernah terkena, ya. Saya bina seseorang, bila saya bina seseorang, dia break. Semua grup dia dibawa lari, saya punya pendapatan jatuh. Kerana ada breakaway. Maksudnya bila orang yang kita latih tadi tu, dia sampai ke peringkat kita, dia pun pergi, break. Dia pecah, putus. Apalah pernah berlaku, mengecewakan, sangat mengecewakan. Jadi, saya tak sukalah kalau ada breakaway ni, ya. Kita rasa kita dah bina, kita dah hasil usaha kita, akhirnya orang lain, the whole group tu dibawa tempat lain. Jadi kita tak seronok benda macam tu. Kalau boleh kita ada satu kesinambungan daripada
kita punya usaha. Dan ada tak ada flashing, maksudnya kalau tak dapat kat sini, tak sampai ke tahap ni, dia akan buang. Sampai ke tahap ini, dia buat pendapatan tak dapat, bonus tak dapat. Itu flashing dipanggil. Ya, tak ada. Tak ada kekangan flashing, tak ada kekangan breakaway, dan tidak ada kekangan maintain. Kiraan bisnes ini, kalau boleh, bonus ini disambung satu dunia. Maksudnya kalau besok di Malaysia ni, dia bergerak ke TDC ni di Malaysia. Tapi atau esok bila networking ni akan bergerak ke Indonesia, ke Brunei, ya, dia pun ikut. Dia ikut. Kita punya bonus pun ikut sekali. Sebab kita tak tahu network kita ni satu hari esok dia akan bergerak macam saya. Bila dalam setahun je saya dah perhati dah ada sampai Sabah, Sarawak sampai ke Brunei, dan ada juga ahli-ahli saya yang berada di Indonesia. Tapi Indonesia ni sekarang baru peringkat permulaan, mereka telah diluluskan, kerajaan Indonesia telah diluluskan kita untuk menjual di sana. Baru saja lagi dan baru bermula. Itu dia 4 perkara yang saya sebut tadi. 4 perkara, yang ini yang keempat iaitu pendapatan dinamik. Jadi pendapatan mestilah mudah, pantas, lumayan dan berterusan. Okey, ini penapis bagi saya. Tuan-tuan kalau nak buat bisnes apa pun, tapis macam ni. Macam ni. Sebab saya sangat berhati-hati, saya tak mau terjebak. Dan saya juga tak mau bawa network saya terjebak dengan benda-benda skim cepat kaya, skim piramid, ponzi dan sebagainya. Kita tak mau. Jadi solid benda ni ada, insyaAllah kita berada di landasan yang betul. Ya? Okey, seterusnya. Ramai orang kata bila masuk je bisnes ni, hilang. Masuk je, hilang. Ini masalah dia. Dan ada juga yang bertanya dekat saya, bagi syarat dekat saya. Saya nak berjaya, tapi saya tak masuk kelas. Boleh tak? Dia kata. Tak mau masuk kelas, dia kata. Saya pun pelik. Macam mana seorang yang berjaya, nak berjaya, tapi tak mau belajar. Kan? Dia ada ya. Orang-orang lama selalunya. Ya? Yang bertanya dengan saya ni, saya perhatikan dia ada bawa beg banyak. Maksudnya beg banyak tu, bisnes ni dia bawa, bisnes ni dia bawa, bisnes ni dia bawa. Banyak beg lah. Bila banyak beg ni, dia tanya macam tu, patutlah dia banyak beg. Sebab dia tak pernah plug into the system. Dia tak mau belajar. Bila dia kata macam tu, ini baru-baru ni kejadian ni berlaku lagi kat saya, pada saya. Bila saya perhati dia ada banyak beg, baru saya faham. Kerana orang yang berjaya, nak berjaya dalam bisnes ini, mesti plug into the system. Ini perkataan plug into the system tu maksudnya apa? Kalau kita ada elektrik, katakan wayar elektrik sebenarnya, kalau kita tak on, kita tak switch, kita tak masuk tu, tak jadi apa? Tak menyala lampu. Jadi kita kena masuk switch, plug, masukkan plug tu, tekan on. Tu baru elektrik menyala. Plug into the system. Ini orang gagal, ramai faham. Ramai sangat faham, gagal benda ni. Bila nak masuk bersemangat, tapi dia gagal untuk faham plug into the system. Apa dia? Alright. Jadi, bila kita hadir penerangan, preview ke bos ke dan sebagainya, kita akan perhati, kita suka, kita seronok, kita nampak ni senang buat. Kita nampak senang buat. Memang kata senang. Memang siapa yang nampak tu cepatlah. Dia nampak, wih senang. Wah bos, dia kata ini senang, kacang je. Dan waktu itu dia kena buat keputusan. Ya, dia nak buat keputusan untuk berjaya. Ya. Dengan orang, dia tak nak buat keputusan untuk berjaya. Dia kata dia buat keputusan nak masuk, nak join, nak buat. Ya. Tetapi tak pernah pun buat keputusan untuk berjaya. Itu satu hal. Waktu buat keputusan waktu ini sangat penting kepada anda. Nak jadi pengguna ke, nak buat bisnes ke, atau boleh jadi pengguna dulu ke, atau terus nak buat bisnes. Ini keputusan pada ketika ini sangat kritikal. Sekiranya tuan-tuan ada fikiran nak buat bisnes, ada pantang larang. Pantang larang ni mesti tuan-tuan kena faham. Ya, pantang larang. Ini standard diajar oleh mana-mana sifu pun. Ya, kalau sifu tu tak ajar, masalah. Ya, tapi standard. Standard dia adalah satu. Yang pertama, jangan dedah diri terlalu awal. Terutama mereka yang baru mendaftar jadi ahli. Jangan dedahkan diri tu. Oh, bila daftar je diri tu, bagi tahu aku dah buat TDC. Ngam. Kerana anda perlu bersedia untuk penolakan dan kekecewaan. Jangan balik-balik bagi tahu pada orang kesayangan kita. Yang pertama orang kesayangan kita lah. Kita bagi tahu suami kita, bagi tahu isteri kita, kena tembak. Tuan-tuan, ini bahaya. Ya, sebab apa? Suami kita tak masuk, tak dengar. Suami isteri kita tak tahu. Dia tak tahu apa benda buang duit ni, kan? Apa benda yang bawa balik ni, kan? Jadi ni orang kesayangan nanti bila dia reject,
Bila dia tolak, anda akan kecewa, tuan-tuan. Sebab ini orang kesayangan anda. Orang yang rapat dengan anda pun reject, macam mana? Jadi, bahaya. Hati-hati dengan orang kesayangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bercakap dengan orang yang pernah gagal, dia pernah buat banyak MLM, gagal. Alah, dia kata. Ya, aku dah banyak masuk dah, 10 dah. Ya, 10 MLM dah, dia kata. Tak jadi apa pun, dia kata. Orang-orang ini tak yang pernah gagal. Sebab tu saya katakan tadi, dia ada masuk banyak. Dia kata masuk tapi tak plug into the system. Tak jadi apa? Tak jadi apa? Jadi bila dia tak plug into the system, bila anda pula dengar cakap dia kata dia pernah gagal buat ni semua tak jadi. Dia kata macam-macam negativity lah apa dan sebagainya. Dia cerita kepada anda. Jadi alamak, down terus. Tuan-tuan. Inilah orang yang pernah gagal. So jangan cerita pada orang-orang yang pernah buat macam-macam MLM. Ya, dengan dia orang ni kena hati-hati. Maksud saya berhati-hati hingga anda bersedia. Dan daripada yang ketiga, daripada orang-orang pengedar syarikat lain. Pengedar syarikat lain. Nah, biasalah anda punya kompetitor, pesaing anda. Dia mula cari salah anda. Dia mula kat mana? Kau punya bonus berapa? Bonus aku macam ni. Kau punya produk apa? Produk aku macam ni. Mulalah dikomparekan, dibanding-bandingkan. Dan anda ni orang baru, mula goyah. Jadi jangan terlalu dedah diri tu awal sangat kepada mereka yang berdaftar, baru berdaftar menjadi ahli. Yang kedua, jangan tanya perkara begini pada orang yang tak tahu, yang tak dapat info, yang tak pernah datang preview, tak pernah dengar table talk website, sebab mereka ni biasanya negatif. Sebab apa tadi saya kata, stigma tu dah ada. Stigma skim cepat kaya, stigma skim ponzi, stigma skim piramid tu dah ada. Dalam masyarakat dah memang merebak. Sebab apa? Sistem ni banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang ambil kesempatan terhadap sistem yang indah, sistem yang contoh, yang original, yang tulen ni dah dijadikan, dia rojakkan macam-macam dengan skim cepat kaya. Jadi negatifnya stigma orang yang terkena ni ramai. Jadi jangan cakap dengan orang yang tak tahu. Dia maksudnya dia tak pernah datang untuk preview kita, tak pernah dengar table talk, dia tak faham tentang industri ni. Kalau anda nak tanya juga kat dia orang ni, mereka pun pastikan dia orang ni dah dengar. Kau dah dengar ke belum? Kalau kau tak dengar, jangan cerita. Macam tu. Jangan cakap banyak. Jangan cakap banyak. Kita pun tak mau bercerita kalau dia dah masukkan macam-macam benda dalam tu. Dia dah serabut dalam kepala. Jadi ini orang golongan yang kedua. Dan yang ketiga, ini penting. Jangan test market. Sebab anda akan spoil market. Akan rosakkan pasaran tu. Spoil. Tanpa sedar. Anda sedar. Test market ni macam mana? Dia belum join. Dia belum join lagi. Nanti dia kata. Nanti saya tanya dekat 10 orang dulu. Kawan aku dulu. Aku tanya kat kawan-kawan aku tu. Kalau kawan aku ramai nak masuk, nanti aku join lah, dia kata. Ini ayat yang biasa saya dengar. Biasa. Kau tunggu bagi aku sehari 2 hari lah. Aku pergi cari kawan, tengok kalau kawan ada setuju nak masuk, kita masuk ramai-ramai, dia kata. Allahu Akbar. Padahal dia pun tak masuk. Ya. Kalau anda pun tak masuk, buat benda macam tu, pergi tanya orang macam ni, ni tak jadi. Test market termasuknya tu. Dia nak test dulu. Bermakna kita tak join tapi belum cukup ilmu, tapi dah cerita pada orang lain, nak ajak orang lain tu join. Bila kita prospektif nanti, antara soalan yang pasti ditanya, dia kata, orang tanya nanti, kau dah cakap kat aku ni, kau dah join ke belum? Ini antara soalan-soalan bunuh nanti. Kita belum cukup ilmu, bila prospek tanya, alasan yang orang belum bagi, aku tak nak lah kerja ni. Kalau kadang dia tak tahu yang kita tak dah masuk, kita tak cerita-cerita, tak maulah dia cakap macam ni lah, negatif yang ni lah, negatif yang tu, dah tak reti nak jawab. So, macam mana dia nak join? Kita tak tahu macam mana nak menampakkan kelebihan bisnes ni lagi. Ya, kita baru masuk, macam mana kita nak nampakkan, kita tak faham. Kita belum tahu teknik-teknik untuk menampakkan kelebihan tu. Menampakkan kelebihan ni penting Sebab kita tak tahu kat mana yang boleh menampakkan kelebihan. So, bila kita tak tahu, yang paling teruk sekali berlaku adalah kita boleh setuju pula dengan orang tu. Betul lah kau cakap. Mampus. Kita pun tak dapat jadi. Kita pun tak masuk. Bila kita setuju dengan alasan orang. Padahal kita pun belum masuk. Tak jadi masuk. Selalunya macam tu. Jadi jangan test market, tuan-tuan. Itu 3. Ada ramai orang cuba test market, tak menjadi, tuan-tuan. Masuk dulu, plug into the system, baru bercerita. Ini ilmu bisnes ni mudah saya cerita. Mudah, sangat mudah. Tapi ramai ambil mudah. Ini masalah dia. Ramai sangat. Suruh masuk kelas tak mau. Dia kata tadi kan, tak mau pergi kelas lah. Tak mau ambil, dia ambil mudah. Benda ni memang mudah. Tapi dia ambil mudah.
Yang mudah-mudah ni perlu kita mahirkan sebenarnya. Kita kena belajar juga walaupun dah mudah. Ya. Kita kena buang ego kita. Kita dah ada PhD ke, kita doktor ke, kita ni pegawai besar ke, kita dah datuk ke. Yang mudah perlu dimahirkan. Tak semua orang mahir tuan-tuan dalam benda ni. Benda-benda mudah macam ni. Nampak mudah. Ya. Oh, nampak senang tapi jangan diambil mudah. So nak berjaya dalam bisnes ni, jangan buat kerja-kerja membunuh tanpa niat seperti di atas. Dia tak ada niat sebenarnya nak bunuh bisnes dia, tapi dia terbuat. Dia terbuat 1, 2, 3 tadi. Jadi dia bunuh, dia tak ada niat nak bunuh, tapi dia membunuh tanpa niat, ya, tanpa niat dia terus down. Ini berlaku banyak kali yang saya perhati. Banyak kali. Kadang-kadang saya kesal. Jadi perhatikan kalau anda ada ahli baru, sila tunjukkan video saya ni supaya mereka faham sebenarnya. Ya. Seterusnya, bila kita dapat alasan, masa kita nak buat keputusan ni kan, ada orang dia tak tahu nak buat keputusan. Dia bagi alasan macam-macam. Antara top 6 dia, yang top 6 yang saya boleh senaraikan ni, ada yang takut rugi. Jadi anda explain tadi lah, macam saya cakap lah, takut malu lah, tak boleh bercakap lah, malu lah, takut gagal lah, takut kena boykot dengan kawan-kawan lah. Ini antara alasan aku tak mau buat. Aku kena boykot lah, ya. Takut penolakan lah, orang tolak lah, orang reject lah. Ini semua kena belajar kan? Takut tak boleh buat ke? Ini semua alasan ni boleh diatasi. Simple. Simple kalau kita mahir. Kalau kita faham, kita boleh atasi benda ni. Dia takut malu, takut gagal, takut boykot, takut penolakan, takut tak boleh buat. Ini semua boleh diatasi. Masalah ni standard tuan-tuan. Ya, saya pun takut rugi. Saya pun takut malu. Saya pun malu juga. Malu. Saya bukannya extrovert, saya introvert. Saya juga takut gagal. Apakah saya tak takut nak rugi, nak untung saja takut gagal? Tak pernah gagal. Biasa. Takut dia boykot. Kawan boykot. Ini hidup kita, hidup kita. Kawannya hidup kawan. Kawan boykot kita, kita boleh masih hidup sebab kita yang menentukan arah hidup kita. Takut ditolak. Masalahnya, hari-hari orang tolak kita. Ya, tak mau ni, tak mau tu. Tak ada masalah. Kalau kita faham betul dan takut tak boleh buat, belajarlah. Jadi tuan-tuan dan puan, alasan ni, ya, top 6 alasan ni, boleh simple dengan ringkas saya kata, sama ada anda buat duit. Kita nak buat duit kat sini, kita nak buat untung. Atau buat alasan. Yang pasti tuan-tuan, anda tak boleh buat dua-dua bagi alasan nak buat duit. Tak boleh. Jadi buang je alasan, buat duit. Tuan-tuan dan puan, ini kat top 6 ni, senang. Ya, dan kita ada halangan-halangan. Saya boleh ajar kemudian nanti macam mana, apa halangan orang-orang nak jadi ahli selain daripada 6 alasan ni lah. Alasan-alasan yang sebenar mereka tak jadi ahli. Itu ada. Itu saya ajar dalam kelas yang lain nanti. Ya, right. Seterusnya selepas buat keputusan, tuan-tuan, kita jadi pengguna. Kalau nak pilih pengguna, jadi pengguna. Dan kita nak buat bisnes pun kena jadi pengguna. Kita kena beli barang dulu, kita jadi pengguna. Sebab itu kaedah dia. Kaedah dalam bisnes ni, ya, kita kata amal dan kongsi. Kaedah amal dan kongsi. Kalau kita tak amal membelikan barang tu untuk guna, macam mana kita nak kongsi? Dan seterusnya kalau ada orang yang betul-betul serius, ya, terus buat bisnes ni dan buat keputusan untuk berjaya. Itu yang saya kata tadi. Setengah orang masuk buat keputusan nak masuk kerana kawan. Dia nak buat bisnes kerana kawan, nak tolong kawan dan sebagainya. Dia tak faham. Dia tak buat keputusan untuk berjaya. Bila masuk benda ni, bisnes ni, kita mesti buat keputusan. Bila masuk, kita buat sampai berjaya. Jangan kita masuk kawan, nak menghabiskan masa kita, ya, ataupun kita rasa kita ada free time, kita nak dengar, dah tuan-tuan. Bila hari pertama masuk tu, buat keputusan aku nak buat benda ni, sungguh-sungguh sehingga berjaya. Itu cara. Dan bila kita masuklah onboarding. Cari satu khusus onboarding. Kalau kita dah hadir preview, dah hadir bos tadi, bos tu business opportunity seminar, kita dah dengar semua ni, kita masuk onboarding. Onboarding ni orang kata naik kapal. Kita nak naik kapal ni. Kapal terbang ke kapal, kita naik onboarding ni. Kita belajar betul-betul tentang onboarding. Masa ni kita tahu semua. Tak jawab orang, mesti. Ya. Seterusnya, kalau kita dah jadi good pengguna, tiba-tiba setahun kemudian teringat nak buat benda jadi bisnes. Okey, boleh. Tengok barang bagus dan sebagainya, nak buat bisnes. Okey, bagus. Dia katakan kita tengok kawan-kawan berjaya pun dia semangat. Okey, masuk onboarding. Ya. Lepas onboarding nanti ikut kelas-kelas, bengkel, meeting-meeting yang syarikat dah buat ataupun grup ada buat kan. Kemudian yang seterusnya ada aktiviti, ikut aktiviti.
ya, aktiviti TDC, dan pergilah PSC, ada kursus-kursus khas kepada HQ. Kita ikut benda-benda ni. Dan inilah tuan-tuan yang saya kata buat keputusan yang berjaya. Plug into the system. Ini apa? Plug into system, inilah sistem dia. Ini je, plug into the system. Kita ikut, follow, jadilah. Kalau tak ikut, follow, macam mana bisnes nak jalan? Takat tu je lah. Dekat NDT sajalah tak pergi. Yang lain dia tak faham. Kan? Banyak benda dia tak rasa. Kenapa plug into system ni penting? Tengok ya, plug into the system penting. Kita plug tadi bagi dia menyala. Ya, penting kerana kita nak ambil ilmu dan semangat. Ya, pembelajaran. Kerana orang yang buat bisnes ni mesti boleh belajar. Kalau kita bijak macam mana, pandai macam mana pun masuk dalam TDC ni lain. Dia tak lain, dia masuk bisnes daripada lain. Dia masuk kat sini, mungkin konsep dia lebih kurang sama. Tapi ada benda-benda kelainan tu kita kena tahu. Tambah-tambah orang yang tak pernah buat networking. Tak pernah buat networking sebelum ni, tak ada ilmu. Dia tak pergi. Langsung dia tak tahu apakah spirit dia. Apakah semangat dia dalam networking ni. Apakah ilmu dia. Dia tak tahu. Jadi kena buat. Selalunya orang kata leader selalu kata orang yang baru masuk ni buanglah apa benda yang dah ada dalam kepala yang dulu-dulu tu buang. Ambil yang baru. Ya, kalau dia kata kosongkan gelas anda. Isi gelas, masuk gelas ya. Kosongkan gelas anda, isi air baru. Macam tu. Ambil ilmu, ambil semangat daripada sistem kita ni. Dan dari di sini kita ada macam-macam. Ada boss, ada preview, ada training, ada event, ada special group meeting, ada PSC dan lain-lain. Follow saja. Ya, ada masa follow, ada masa follow. Ya. Dan selepas itu, bila kita dah buat ni, barulah kita buat aktiviti kita. Aktiviti 3S. 3S ni apa? Selling, sponsoring, servicing. Barulah kita menjual, kita sponsor orang, kita servis orang tu, kawan kita tadi tu, kita servis, baru buat aktiviti 3S. Jangan terus selling, sponsoring, servicing, kita tak ada ilmu, tak ada semangat, tak ada apa. Penting tu. Nah, dan dalam selling, sponsoring dan servicing ni, dia ada macam-macam proses. Ada proses point ni proses ni saya yang kenalkan ni. Point itu maksudnya prospective, opening, interview, negotiation dan tutup. Itu saya punya bahasa. Ya? Tutup. Proses point ni kena penting. Teknik ABC saya dah ajar. Ada pada ahli-ahli lama saya dah ajar. Inviting macam mana? Ada 6 langkah. Ada step 6 langkah. Ada step 6 kotak. Ada step 3 konsep. Apa benda semua ni? Kalau kita tak faham benda ni, apa payah? Ada 5 halangan yang kita kena tahu. Ada 5 cabaran yang kita kena faham. Ada GP, gerak pantas 313, banner 1636, maximum income, macam mana nak buat maximum income dan lain-lain. Ya? Jadi, kalau kita tak belajar ilmu semangat, kita tak boleh buat benda-benda ni. Kalau kita tak belajar training benda-benda ni, kita tak tahu apa benda ni semua. Sebab tu kita buat selling, sebab tu kita buat sponsoring, sebab tu kita buat servicing. Benda-benda ni mainkan peranan teknik-teknik kita. Ya. Selepas itu, tuan-tuan nak buat, kita recharge. Kadang-kadang kita dah buat, kita lemah semangat, kita dah tak ada kawan, kita kena recharge. Biasa, bateri handphone pun 24 jam, kena recharge. Masuk charge bagi semangat baru. Jadi, recharge tu dengan cara pergi majlis-majlis ilmu balik. Pergi balik, bos. Pergi balik training. Kalau saya dulu, masuk dalam BOS, preview tingkat TDC, berpuluh-puluh kali, tuan-tuan. Ada masa saya pergi, sebab saya nak dapat idea baru. Saya kita pergi untuk dapat ilmu baru, semangat baru. Itu kena recharge. Lepas itu dah recharge tu, buatlah balik aktiviti 3S. Recharge balik, buat balik. Macam tu. Berpusing-pusing, itu je kerja dia. Ini plug into the system yang saya kata tadi. Plug into the system. Inilah sistem dia. Setengah orang tak mau. Dia jadi ahli, dia dah tidur kat rumah. Macam mana dia nak berjaya kalau macam tu? Inilah dia sistem sesokongan, sistem pertahanan, sistem serangan. Ingat, perang kita ni pergi berperang. Kena ada sistem pertahanan. Apa sistem pertahanan? Sistem pertahanan itu yang diajar. Ya? Macam mana menilai, prinsip, sistem pertahanan. Ya? Serangan. Waktu bila kita nak serang. Masa bila kita nak serang. Sebenarnya peperangan tu dalam diri kita sendiri. Jadi pertahanan diri itu maksud saya. Pertahanan diri kita. Waktu serangan kita, bila masa kita dah berserang, bila kita dah sampai satu tahap, okey, kita nak serang ni pula, kita nak target yang ni pula, barulah serangan. Masa bertahan, masa berserang. Kita kena tahu, itu sistem sokongan diri kita. Kita perhatikan, ya, pertahanan dan serangan, baru kita boleh berjaya. Kalau tidak, tak buat, tak tahu apa tu serangan, tak tahu apa tu pertahanan, tuan-tuan dan puan, gone, ya, dihembus angin. Jadi ini penting dalam networking,
bisnes jaringan, plug into the system. Okey. Semua kursus-kursus ni semua jantung bisnes. Ya, tuan-tuan. Dan ulang proses sehingga berjaya. Ini saja sebenarnya yang perlu kita buat dalam bisnes jaringan tak berjaya. Ya, plug into the system. Itu ya, ulang proses sehingga berjaya. Tuan-tuan dan perempuan kadang-kadang dia orang kata nak pergi kursus ni mahal. Bayar sampai 100 lebih, bayar tanggal RM20, RM30, RM50, yang mahal kadang RM150, RM200. Mana satu perkara yang saya nak ceritakan. Ilmu memang mahal. Ya? Ilmu memang mahal. Orang yang tak ada apa-apa, dia tak mau pergi kursus, dia tak mau pergi apa, dia nak buat sendiri, dia akan jatuh. Dia jatuh terlanggar batu, dia jatuh terlanggar kayu. Dia belajar daripada kejatuhan dia. Sekarang tuan-tuan ada guru yang ada. Ada guru yang cerita tentang anda macam mana nak buat benda. Ya, tapi kita bayar sikit lah. Mahal kan? Kalau tidak, anda jatuh. Tak buat, kita tak pernah dengar apa benda orang cerita ni, kita buat, kita langgar batu, jatuh. Langgar longkang, masuk longkang, jatuh. Kan? Jadi kita learn, kita belajar dengan cara yang paling teruk lah. Orang kata dah jatuh, dah bengkak, sini bengkak, belajar lah. Tapi kalau ada orang bagi tahu, ya, ada orang bagi tahu anda, jangan buat ni, jangan buat tu, jangan buat ni. Dan itulah dia kata, ilmu tu mahal, bayarlah sikit, RM10, RM20, RM50. Bagilah masa sikit. Itu sebab saya kata, ilmu ni mahal. Ya, sebab mereka yang dah berjaya, dengan anda lalu sendiri, berbeza. Yang anda lalui ni sakit teruk. Kan? Bila kena apa, kita punya semangat hilanglah apa dan sebagainya, teruk tu. Tapi kalau anda ada orang bagi tahu, ya, ilmu, ya, ni jangan buat. Anda tahu macam mana cara anda nak buat. Jadi, itu lebih mudah. Sebab tu saya kata, ilmu memang mahal. Kena bayar. Bayar sikit, RM10, RM20, RM30. Ataupun mahalnya masa anda. Masa anda. Jadi inilah dia. Plug into the system. Ya. Dan ini antara ilmu yang kita ajar selalunya. Kalau dalam saya punya tim, ya, dalam TDC Joy ni, 3 benda. 3 benda, tuan-tuan. Ini semua orang tak perasan. Ya. 3 benda. Mindset, skill set, strategi. Orang buat benda ni dia tak kisah pun, dia tak tahu apa mindset dia, skill set dia kan strategi, tapi nak mengharapkan kejayaan macam mana. Tak ada strategi, tak ada skill, tak ada mahir apa-apa, tak ada mindset dia. Dia nak buat semua. Betul saya kata tadi lah, benda ni senang. Tapi kita kena mahirkan. Yang saya cerita ni semua senang. Yang saya cerita tentang 4 ciri tadi tu, 10 nilai, 5 prinsip kalau mindsetnya, 5 rahsia dia, 8 aturan, 5 cabaran, cash flow quadrant ni apa, 7 elemen dalam bisnes jaringan ni apa. Kita akan jam, tuan-tuan. Sebab itu saya susah kalau orang kata bisnes jaringan ni ada masalah sebagainya. Sebab saya dah tahu benda-benda. Ya, kita dah tahu. Skill set, kita dah tahu dah. Mahirkan sikit-sikit tentang product knowledge, tentang 6 kotak, tentang konsep 6 kotak, 6 langkah, 5 halangan, 3 pelan, 3 fasa, banking skill, personal coaching, online marketing, ni semua. Itu skill set yang kita kena orang tahu. Tapi dia tahu. Dan strategi. Ini penting. Strategi, macam mana 3 konsep punya strategi. Macam mana kita guna GP3 macam mana kita bina 1636, macam mana kita buat yang maximum income 137, bagaimana kita nak buat bos, onboarding, APSC dan tanya apa saja. Ini strategi kita pelajaran untuk diri kita. Sebab tu saya kata tadi, strategi pertahanan dan strategi serangan yang mesti ada dalam diri kita. Tapi kalau orang tak perasan semua benda ni, dan kita akan belayar di lautan tanpa arah. Ya, kita akan belayar di lautan tanpa arah, tanpa kita mengetahui strategi, skill set dan juga mindset kita. Jadi tuan-tuan dan puan, akhirnya ingat, ini guru saya. Ya, guru saya ni nama dia Zig Ziglar. Saya belajar dengan dia melalui buku lah sebenarnya. Saya banyak membaca buku dia sejak umur saya 25, 26, 27, 28. Buku pertama tentang bisnes yang saya baca. Ya, Zig Ziglar ni dah tak ada lah. Tapi memang saya pegang sebab banyak orang kata mutiara kata, orang kata hikmah daripada cara dia buat business networking ni dan dia berjaya. Ya, Zig Ziglar. Ya, ini guru saya. Ramai orang cerita pasal siapa ni sifu, saya ni sifu, tapi dah tak ada. Ya, dia dah tak ada. Dia kata apa tentang business networking? You don't build a business. You build people. Then people build the business. Kita kat sini bukan jual barang, kan? Kita bukan bisnes buat jual barang je tu. Kita bina manusia. Kita bina seorang. Ya, bukan sekadar jual barang saja. Ya,
You don't build a business. You build, dia kata, build a people. Kita bina kawan-kawan kita. Tapi kalau kawan-kawan kita tak mau dengar cakap kita nak buat macam mana? Ya, kita bina kawan dia, kita ajar dia macam ni sebagainya, supaya dia percaya. Supaya dia percaya. Dan orang-orang ni lah nanti yang akan build the business, yang buat business tu. Itu pengalaman pertama yang diajar oleh Zig Ziglar. Ya, saya masih ingat lagi, you don't build a business. You build people and the people business. Ayat yang paling cantik yang orang guna sekarang ni, people helping people business. Ni bisnesnya, people helping business people. Itu ayat yang selalu orang kata. Itu datangnya daripada Zig Ziglar. Ya, Zig Ziglar. Sampai ramai orang tak tahu. Ya, tapi ini guru saya. Pertama kali saya perkenalkan guru saya sebenarnya. Saya tak belajar dengan orang lain, saya banyak belajar dengan. Kemudian seterusnya, umur saya lebih kurang umur 35 macam itulah. 10 tahun kemudian timbullah Robert Kiyosaki dengan buku-buku. Dalam buku Robert Kiyosaki, seorang pakar kewangan, dia mengatakan, dalam network marketing, industri kita ni lah, bisnes jaringan, dia kata, the whole point dia bukan jual barang. Ini mesti pelik semua orang dengar. The whole point is not to sell the product. Bukan jual barang. Kita punya point akhirnya. Tetapi untuk membina network. Bukanlah semata-mata nak jual barang. Kalau jual barang sampai bila larat, tak larat, tuan-tuan. Tapi the point adalah untuk build the network. An army of people. Dia kata macam pasukan tentera lah kita ni. Pasukan. Satu pasukan manusia. Pasukan orang-orang pasukan kita yang menggunakan produk kita, bawa produk kita, dan diorang ni bercerita dengan orang lain. Yang ni. Kita bina satu jaringan pasukan yang melambangkan produk kita, yang bawa produk kita dan kongsi dengan orang lain. Yang itu. The whole point is not to sell the product. Itu kena ingat. Kita menjual tapi bukan itu point kita. Point kita to build network, to bina jaringan. Ini yang orang faham, gagal faham. Ingat kita jual barang, sampai bila nak larat jual barang? Tak larat. Kita nak jual barang sampai mati, kan? Jadi kita punya tugas adalah bantu network kita. An army of people who are representing the same product to share with others. Ini dua kata-kata mutiara yang kita kena pegang bila buat network marketing ni. Ya, berbeza dengan bisnes-bisnes lain. Sangat beza konsep dia. Jadi fahamkan konsep-konsep. Jadi always dream big and keep it simple. Itulah kata-kata terakhir saya. Tapi sebelum tu, tips yang saya nak bagi. Ada tips. Tips dia adalah yang pertama, nak berjaya cepat, buat cepat benda. Bendanya senang. Berapa harga kita? 150 saja dah jadi. 150 paling murah. Buat cepat-cepat. Fahamkan apa benda bisnes ni, buat cepat-cepat. Buat laju-laju. Alright, itu kerana ianya adalah segala-galanya. Kalau kita perhatikan, ya, kalau kita dah masuk tadi, dah buat keputusan, kita dah masuk dalam kapal terbang tu. Ya, jadi untuk anda berjaya, start kapal terbang tu dan meluncur dengan pantas. Kalau dia tak laju, kapal terbang tak naik. Kalau kita buat benda tu laju, meluncur laju, terus meluncur naik atas, barulah dia terbang. Itu rahsia bisnes. Speed adalah segalanya kat sini. Jadi kita kena faham tadi tu, baru kita speed. Kita kena faham. Jangan duk fikir sangat jual barang ni sampai bila-bila. No. Kita ada tujuan kita lain. Ya? Kita nak bina punya pasukan. Ya, barang tu kita dalam perjalanan tu kita boleh cerita, kita boleh belajar tentang barangan, tentang produk dan sebagainya. Banyak produk kan? Jangan buang masa sangat benda tu. Kita faham dulu yang penting dulu. Yang bisnes, rahsia bisnes ni kita faham. Dan kalau kita nak mula benda-benda ni, lengkapkan barang-barang kita. Sama ada alat bantu promosi, sama ada offline, kita ada flyers, saya ada jual flyers, ya, sama ada marketing dan juga contoh-contoh. Sambil-sambil tu belajar. Sambil-sambil kita dah ada barang-barang ni, benar di offline pun, online pun ada. Laman-laman TDC, kita kena tahu kat mana TDC HB, dengan YouTube, ada YouTube saya sendiri, ya. TDC for you ada, Telegram ada, ambil semua ni dan rapatkan diri anda. Ya, macam saya kata tadi, plug into the system. Anda kena tahu Instagram dia mana. Sifu Gazette tak ada sebut, tak ada Instagram, saya tak ada. Tadi ada di Facebook, Sifu Gazette, dan cari yang kamera zaman tu banyak personal. Sifu Gazette adalah bisnes saya, Facebook bisnes saya. Ya, saya banyak cakap dekat situ, di Sifu Gazette cari. Ya, page, ya, WhatsApp, TDC Joy, dan lain-lain yang berkaitan lah. Jadi kita ada kita punya support system. Alright.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana mendengar celoteh saya tadi ini, dan selamat berjaya saya ucapkan kepada anda semua, always dream big and keep it simple. Ya.